Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Ansyah Humairah binti Zahiri dan nombor matrik saya 209009. Hai, nama saya Nur Hidayatul Soleha binti Abu Kasim, nombor matrik 209013. Hai, nama saya Fatina Uzma binti Muhammad Jamil, nombor matrik saya 207938. Hai, nama saya Nafatihah Nazirah binti Hamdan. Nombor matrik saya 207185. Hai, nama saya Julia Akila binti Jafri. Nombor matrik saya 205710. Hai, nama saya Karen Elvera Andrew. Nombor matrik 207286. Hai, nama saya Nur Atika binti Hamdan. Nombor matrik saya 206104. Kami akan memulakan pembentangan kami sebentar lagi. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Berikutan dengan penularan COVID-19 yang semakin serius di dalam negara, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan pada 16 Mac 2020 yang berkuat kuasa ke atas seluruh negara bermula pada 18 Mac 2020 bagi mengekang penularan COVID-19. Namun disebabkan peningkatan kes yang tidak menunjukkan sebarang tanda penurunan, tempoh PKP yang sepatutnya berakhir pada 28 April telah dilanjutkan sehingga 12 Mei 2020. Dalam tempoh PKP berkenaan berkuat kuasa, rakyat tidak dibenarkan keluar ke rumah melainkan ketua keluarga bagi membeli keperluan asas untuk menampung kehidupan sekeluarga. Oleh yang demikian, peristiwa ini sedikit sebanyak telah menjejaskan dan memberi impak yang negatif terhadap pelbagai pihak. Justeru, apakah kesan PKP terhadap kesihatan mental dan ekonomi rakyat Malaysia? Kesihatan mental kepada pelajar maupun remaja amat memberi impak yang besar kepada kualiti pendidikan sepanjang PKP. Pelajar maupun remaja yang masih belajar ini amat terkesan apabila sekolah ataupun universiti ini terpaksa ditutup dek kerana ingin menjaga keselamatan rakyat dan warga Malaysia daripada jangkitan COVID-19. Gangguan emosi mereka terganggu apabila bermulanya pembelajaran daripada rumah ataupun secara atas talian. Ini kerana persekitaran di rumah amat berbeza berbanding persekitaran di sekolah maupun universiti. Apabila berada di tempat belajar, mereka lebih fokus oleh kerana mereka juga berada dalam kalangan orang yang sedang belajar. Tambahan pula, apabila berada di rumah, gangguan daripada keluarga seperti ibu bapa, adik-beradik dan saudara mara yang datang ke rumah menyebabkan fokus mereka terganggu. Jadi, mereka akan mula rasa penat dan rasa pembelajaran di rumah ini membebankan. Bukan sahaja gangguan di rumah, malah gangguan internet juga akan menyebabkan mereka stres oleh kerana mereka terlepas sedikit sebanyak ilmu yang guru mereka kongsikan. Ada juga guru atau pensyarah mereka ini tidak memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Oleh demikian, emosi mereka semakin tidak stabil dan membuatkan mereka rasa malas dan mengalah untuk belajar. Seterusnya, seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita telah mengubah corak kehidupan pelbagai lapisan masyarakat. Virus yang menyerang manusia secara senyap itu turut memberi kesan yang mendalam terhadap emosi dan kesihatan mental seseorang termasuk kanak-kanak. Hal ini kerana mereka terpaksa mengubah gaya kehidupan yang dulunya bebas ke sana kemari bermain bersama rakan sebaya kepada kurangnya pergerakan dan terkurung di rumah. Mengulas lanjut berhubung kegiatan kanak-kanak yang tidak lagi bebas seperti sebelumnya, ia akan memberi pengaruh kepada keadaan mental
hingga boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak menjadi murung atau bertindak di luar kawalan. Hal ini kerana setiap individu akan mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu perubahan. Kesan PKP daripada pandemik COVID-19 menyebabkan kesihatan mental warga emas turut terjejas. COVID-19 merupakan satu isu global terbukti menjadi penyakit sangat kejam bukan hanya kerana patofisiologik tetapi berpotensi meningkatkan tahap kesepian dalam kalangan warga emas. Sejak tahun 80-an lagi, kajian menunjukkan bahawa kesepian memberi impak negatif terhadap kesihatan mental. Malah, ia turut menjejaskan kesihatan fizikal dan sosial individu di samping menurunkan fungsi kognitif warga emas. Lebih-lebih lagi, situasi PKP yang dialami merupakan pertama kali dilalui. Makcik memang masa tu macam tak boleh nak cakap rasa. Sebab kita dah biasa anak-anak cucu tu datang. Macam kalau hari Minggu, petang kan ramailah datang. Macam tu Tengok datang hari Minggu, kadang-kadang ada yang datang hari Minggu, ada yang datang hari Sabtu. Macam tu. Masuk KP tu memang ya Allah ya Tuhanku. Makcik ni tak pandai. Jadi kalau ada yang cucu datang tu, mak kita video call, mak siapa nak tengok pakcik, video call pakcik. Kita nak buat, kita memang tak pandai. I would be very depressed if I don't see my grandchildren. So I'm thinking of the mental health of the older people. You know, like already you're so stressed about possibility of falling sick, possibility of death, and now I cannot even get to see my children and my grandchildren. Jadi, pandemik meningkatkan lagi rasa itu. Malah, kesepian menjadi lebih kritikal apabila mereka terdedah kepada penggunaan interaksi rutin secara drastik dalam jangka masa lama, kehilangan hubungan sosial dan peranan sosial. Apa yang lebih membimbangkan, kesepian yang tidak dirawat boleh merendahkan kualiti kesejahteraan hidup warga emas sehingga mereka mempunyai idea untuk membunuh diri. Maka, kita sebagai anak mestilah bertanggungjawab membantu menghindarkan penyakit ini daripada berlaku dengan cara sentiasa berhubung, bertanyakan khabar dan meluangkan masa bersamanya walaupun hanya menggunakan platform internet. Baik, seramai 15,597 pekerja di negeri Johor berdepan risiko dikurangkan gaji atau diberhentikan kerja ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan dalam negara kita bukan sahaja menjejaskan mental masyarakat Malaysia, tetapi juga turut memberi kesan terhadap ekonomi negara. Ketidakstabilan ekonomi semasa PKP menyebabkan pekerja swasta terjejas. Hal ini disebabkan oleh syarikat kehilangan pelanggan sehingga keuntungan dan pendapatan dalam syarikat menjadi semakin merosot. Keadaan menjadi bertambah teruk apabila PKP dilanjutkan lagi. PKP yang dilanjutkan menyebabkan majikan tidak lagi mampu menampung jumlah gaji yang perlu diberikan kepada pekerja yang ramai. Oleh sebab itu, majikan akan terpaksa memilih mengurangkan pekerja dengan cara memberhentikan atau memotong gaji pekerja. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menyalahkan pihak majikan kerana mengambil tindakan tersebut, kerana mereka juga turut terkesan dengan PKP yang telah dilaksanakan. Kesan PKP yang telah disebabkan oleh penularan COVID-19 terhadap ekonomi yang seterusnya adalah kemerosotan pertumbuhan ekonomi negara. Apabila ekonomi negara tidak bergerak atau bergerak secara perlahan, ia sekaligus akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi negara kerana tidak wujudnya aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan seperti perniagaan, perindustrian, pelancongan dan sebagainya. Kemerosotan pertumbuhan ekonomi ini juga disebabkan oleh kadar pengangguran yang tinggi. Kadar pengangguran yang tinggi ini terjadi kerana segelintir masyarakat telah dibuang kerja oleh majikan mereka atau graduan-graduan yang baru saja ingin mencari pekerjaan setelah menamatkan pengajian. Untuk jadikan contoh, pada waktu PKP yang lepas, iaitu PKP yang dilaksanakan kepada 6 negeri, menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara menjadi perlahan. Hal ini kerana 6 buah negeri yang dilaksanakan PKP tersebut merupakan negeri-negeri utama yang menyumbangkan kepada ekonomi negara. Namun begitu, untuk memulihkan semula ekonomi negara, kerajaan telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi. Pakej rangsangan ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu rakyat terutamanya yang terjejas pada waktu PKP yang disebabkan oleh COVID-19. Sebagai contoh, pengekalan dan penjanaan pekerja serta pemerkasaan perniagaan.
Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksana akan terus memberi kesan kepada golongan B40 dan ke bawah. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid menyifatkan golongan ini paling cenderung berada dalam perangkap kemiskinan. Sektor ekonomi negara tidak berkembang dengan baik dan mengucup. Apabila ekonomi mengucup, peluang pekerjaan terjejas dan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan jurang kaya dengan miskin semakin melebar dan apabila COVID-19 ini melanda, ia semakin bertambah. Peratusan B40 akan semakin meningkat. Justru golongan ini menerima impak besar akibat PKP. Satu orang juga pergi kerja, macam mana kita mau hidup, macam mana kita mau makan, hari-hari mau pakai wang mah. Lagi beli sayur lah, beras lah, semua mau pakai mah. Kita mari kerja baru ada wang, tak ada mari kerja tak ada wang mah. Kalau tak ada mari kerja, tak ada gaji mah. Rata-rata yang ditemui di Malaysian Insight berkata bantuan yang mereka terima tidak mampu bertahan jika PKP dilanjutkan lagi. Hal ini kerana ramai di kalangan mereka terpaksa berdepan dengan hilang pekerjaan dan diberikan cuti tanpa gaji. Terkesan apabila kadar kemiskinan juga akan meningkat kerana peluang pekerjaan semakin kecil dan ditambah dengan jumlah mereka menganggur dan kehilangan pekerjaan. Oleh itu, kesan PKP terhadap ekonomi golongan B40 diibarat tamparan paling perit dirasai oleh golongan miskin dan rentan ini. Mereka tiada langsung wang simpanan, golongan pekerja informal yang tidak dilindungi jaringan keselamatan sosial, mereka yang kehilangan kerja atau terpaksa mengambil cuti tanpa gaji serta pemotongan gaji berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada penerangan tersebut, jelaslah bahawa PKP yang telah disebabkan oleh penularan COVID-19 ini telah memberikan kesan kepada rakyat dan negara, terutamanya terhadap kesihatan mental dan ekonomi. Bagi kesihatan mental, masalah emosi menjadi isu utama kesihatan masyarakat sejak negara terkesan dengan pandemik ini. Misalnya, gangguan emosi kepada pelajar maupun kanak-kanak, kerana bagi pelajar, mereka sukar untuk menerima keadaan belajar secara atas talian kerana sering terganggu dan kurang fokus atas pengajaran yang diajar oleh guru-guru. Bagi golongan kanak-kanak, kehidupan mereka secara bebas sebelum ini telah disekat kerana dalam waktu PKP dijalankan, mereka tidak dapat bermain serta berseronok dengan rakan sebaya dan terkurung di dalam rumah. Bukan itu sahaja, selain daripada tekanan perasaan yang mereka alami, masyarakat juga mengalami perasaan bimbang dan marah susulan pelbagai faktor sosial seperti masalah kewangan dan pendapatan serta perselisihan faham antara keluarga. Tambahan pula, PKP telah menyebabkan ekonomi turut terjejas. Hal ini kerana pelbagai sektor ekonomi yang tidak dapat dijalankan telah memberi kesan kepada negara dan rakyat. Pertumbuhan ekonomi negara menjadi perlahan. Para pekerja dibuang kerja, peningkatan pengangguran serta kerosakan banyak sektor dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita dapat lihat, sepanjang PKP, industri perhotelan dan perkilangan terpaksa membuang separuh daripada pekerjanya. Sektor pembinaan yang tidak dapat diteruskan serta sektor perniagaan yang tidak dapat dijalankan. Sebagai kesimpulan, PKP telah memberi kesan bukan sahaja kepada kesihatan mental, malah turut memberi kesan kepada ekonomi negara. Kita pasti menang. Bantu Barisan Harapan. Fight COVID-19. Stay at home. Elakkan 3S. Tingkan diri anda.